Okey, yang baru masuk tu boleh dengar suara Ika Aina, boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Okey, testing testing. Boleh ya? Clear dah? Tak sangkut dah? Okey, so kita sambung sebabnya ada lagi sikit. Saya nak cerita sekarang ni adalah kita nak cerita sekarang ni tentang contrarian ya. Macam saya cakap tadi, okey mungkin you tak dengar cerita saya tadi, di mana orang yang dalam mana-mana masyarakat pun memang akan ada segelintir orang yang sentiasa behave in the opposite manners from what the majority are doing. Kan, macam saya kata, contoh-contoh banyak lah kan. Orang kata vaksin okey, ada kata vaksin tak okey, segelintir. Ada orang kata follow speed trap, polis kata speed trap ni bahaya, ada segelintir yang tak follow kan dan sebagainya. Okey, dalam pembelian saham biasanya majoriti adalah dia tak pakai pun teori-teori yang kita guna selama ni. Cari intrinsic value lah, gitulah, ginilah kan, buat share valuation lah dan sebagainya. Banyak orang tak guna pun benda tu ya. Jadi mereka hanya membeli saham berdasarkan kepada ikut-ikutan. Itu dia panggil herd mentality. You know what herd is? Macam a herd of cows, sekelompok lembu. Herd ni maknanya segerombolan ataupun sekelompok kan. Jadi herd mentality ni maksudnya adalah kita ikut apa orang buat. Kita ikut apa orang buat. Itu adalah herd mentality. Dalam keadaan orang minat K-pop, kita semua minat K-pop. Dalam keadaan orang minat Hakim Rosli, kita minat semua undi Hakim Rosli untuk ABPBH, dapat 22 juta votes kan. Itu adalah nature manusia lah, fitrah manusia, kita ikut majority buat. Tetapi to be a contrarian, you kena buat sesuatu yang berbeza dengan apa yang majority buat. Itu dipanggil contrarian. Contrarian, bertentangan. Dalam keadaan di mana harga saham tengah jatuh, orang tu semua jual, you do something else, opposite, you beli. Itu you are a contrarian. Dalam keadaan harga saham tengah naik, orang gebuk-gebuk gila-gila, gebuk-gebuk beli saham. Kerana apa? Harga saham tengah meningkat naik, you jual. You are a contrarian. Mengikut theory of contrarian opinion ni, ataupun teori pendapat berbeza, kalau dalam bahasa Melayu lebih kurangnya dia kata theory of contrarian opinion ni, dia kata orang yang melakukan perkara yang contrarian ini, dalam banyak kes dia betul, dia melakukan sesuatu yang bijak. Dia kata theory of contrarian opinion ni lah. Sebab apa? Dalam keadaan harga saham tengah naik tu, you tak tahu dia sampai peak, puncak kenaikan harga tu kat mana. Jadi pada masa tu, you might as well, you dah dapat untung daripada saham tu, you jangan tamak, you jual. You akan mengelakkan daripada berlakunya kerugian. Sama juga dalam keadaan orang jatuh kan. Biasa harga saham jatuh, orang beli, orang jual sebab nak mengelakkan berlakunya kerugian lagi. Tetapi seorang yang berperangai contrarian ini, dia akan beli pada masa tu. Sebab apa? Masa ni lah dia kata bagusnya beli kerana harga tengah murah. Akan datang besok bila dia naik, kita untung. Itu adalah contrarian. So, people who is a contrarian, dia tidak sangat lakukan fundamental analysis, intrinsic value ke apa semua, bagi dia tak penting. Tetapi technical analysis dia tengok. Sebab apa? Dia nak tahu saham ni, dia kena tengok chartnya, carta. Saham ni tengah naik ke tengah jatuh, sebab dia nak lakukan sesuatu yang berbeza. So, itu secara kasarnya, secara ringkasnya, theory of contrarian opinion ataupun contrarian. Soalan nombor 4 kan. Soalan nombor 5. Rasa kena buat 2 kali kelas ni kalau 15 soalan ni. Tapi soalan nombor 5, compare and contrast technical and fundamental analysis in stock investment. Ini saya dah terangkan in detail fundamental versus technical ni kan. Fundamental analysis versus technical analysis.
So yang ini kalau you Google pun memang banyaklah penulisan-penulisan yang membezakan atau yang membandingkan antara fundamental analysis dan technical analysis. Banyak. Cuma macam saya pun dah sebut quite detail juga dalam my previous lectures pun. Fundamental analysis, dia decision kita untuk beli atau jual saham is based on the intrinsic value of the share. Nilai sebenar saham tu. Kalau saham itu overvalued, jangan beli. Saham tu undervalued, kita beli. Technical analysis dia tak pakai macam tu. Technical analysis hanya ditengokkan berdasarkan pada chart ataupun carta, the movement of the stock. Itu secara ringkas lah. Saya cerita, kalau nak cerita panjang lagi nanti nak kerja banyak ni, 15 soalan kalau boleh ni. Kan? Yang mana satu betul? Which one is the correct way untuk pelaburan? Macam saya kata, dua-dua itu diguna pakai oleh penganalisa. Satu adalah to decide which stocks to buy. Itu kita guna fundamental analysis. Tapi kalau kita nak tahu bila masa yang paling sesuai untuk beli, masa yang sesuai untuk jual, kita tengok technical analysis. Okey. Kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 6. Usually, stock trading volume and price move correlated to each other. However, at times, they are moving the opposite direction. Explain how this might have happened. Usually, volume and price movement correlated with each other. Maksudnya sini, macam saya kata ni adalah sebenarnya kita bercakap tentang relative strength index lagi lah sebenarnya. Masih lagi bercakap pasal relative strength index. Bila harga naik, biasanya diiringi oleh nilai dagangan yang tinggi. Ini adalah signal to buy. Signal to buy. Harga naik diiringi oleh jumlah dagangan yang tinggi, maknanya orang berebut-rebut nak beli saham tu. So, kalau harga jatuh, and then volume tinggi, harga jatuh, jumlah dagangan tinggi, ini adalah signal to sell. Kan, dia kata sini, kalau soalan tu dia kata, stock trading volume and price movement correlated to each other. Hubung kait dia gini. Tapi kalau price naik, volume rendah. Ini adalah time to signal to sell. Kalau harga naik, jumlah dagangan makin rendah, menunjukkan bahawa market is about to turn. Harga saham tu akan nak bertukar arah. Kalau harga jatuh, volume pun rendah, ni adalah signal to buy. Basically ginilah cara jawab soalan tu. Dia kata ada kadang-kadang dia kata benda ni tak berlaku macam tu, tak ada correlation kan. Inilah sebenarnya dia punya rule dia, ataupun secara kata peraturan umum dia tentang perangai the stock market behavior ni kan. Macam saya ialah macam saya, I don't play in the stock market anymore lah. Saya tak main dalam pasaran saham dulu ya, during my younger days lah. During my younger days, saya main suka-suka sebagai, bukanlah main suka-suka dapat duit juga kan, tetapi just to get the experience of being a trader, being a player in the stock market. Tetapi tak berbaloi lah dengan kita punya stress kan. Setiap kali kejatuhan harga saham tu, kita rasa stress, tension sebab duit kita kurang kan. Of course kalau harga saham naik, kita suka. Tapi at the end of the day, yang paling penting adalah ketenangan jiwa kan. Therefore, I've decided not to play in the stock market. Kalau adalah sikit-sikit duit yang ada, saya invest dalam unit trust, ASB kan, ASB lah. Orang lain yang paling kepala, fund manager ataupun pengurus dana akan paling kepala sebab menguruskan duit kita tu. Kita dah tak payah apa, tahu-tahu hujung tahun dapat dividen kan. Okey, kenapa saya cakap ni? Sebabnya any news of finance should be of interest to us.
kita orang finance ni, patutnya kita kena lebih peka lah kepada apa yang berlaku. Macam 2-3 hari lepas, Timbalan Menteri Keuangan kata hutang negara kita telah mencapai lebih daripada 1 trilion, 1,000 juta kan. Kalau 1,000 juta 1 bilion, 1,000 juta is 1 bilion. Ini 1 trilion adalah 1 juta-juta kan, 1 juta-juta. 1,000 juta is bilion. 1 juta-juta adalah trilion. Jadi hutang negara telah mencapai lebih daripada 1 trilion, dan the reason adalah kerana perbelanjaan meningkat. Perbelanjaan negara meningkat bagi COVID lah, apa benda macam-macam lah, bantuan kan. Pendapatan kurang. Jadi nak tampung pengurangan itu kena hutang. Jadi that is not a good sign for our country. Maknanya ada something wrong with the way we manage our economy or our finance lah. Dan benda ni bukannya orang tak pandang, bukannya orang tak tengok, orang tak kaji. Orang satu dunia ni orang kaji semua apa yang berlaku, dan akibat daripada cara kita menguruskan keuangan kita itu tak berapa betul, maka rating agency Fitch di dunia ni ada dulu zaman saya belajar dulu ada dua saja rating agency yang terkenal di dunia, iaitu Moody's and Standard & Poor's. Sekarang pun ada lagi Moody's and Standard & Poor's tu masih ada, tapi sekarang ni ada satu lagi rating agency yang baru, Fitch, F-I-T-C-H. Fitch ni dah downgrade dia punya rating. Malaysia rating daripada apa saya tak ingat, tapi maknanya dia turun taraf. Apa efek dia kalau turun taraf ataupun downgrading of our rating, menyebabkan bahawa kalau kita nak meminjam, we need to pay higher interest. Kalau kita nak meminjam daripada luar negara lah, we need to pay higher interest on the loan, sebab we are perceived to be of a country of higher risk. Atau dan meminjam, cost of borrowing is expensive lah. Yang itu kita tak berapa risau sangat, sebab 95% of our borrowing, government borrowing adalah local, pinjam daripada EPF dan sebagainya. Tapi yang kita juga risau adalah bila downgrade of ratings ni menyebabkan pelabur-pelabur luar, fund manager luar, dia tak invest dalam kita punya stock market. Bila tak invest dalam stock market, kerana mereka bila downgrade aja, mereka akan pindah ke tempat lain yang lebih selamat lah. So mereka akan pindahkan wang pelaburan mereka itu ke bursa-bursa lain yang dianggap sebagai selamat. Macam mana nak tahu selamat? Tengok rating. Rating agensi bagi bagus, selamat lah kan. So mereka pindahkan duit situ. Jadi kita mengalami pengeluaran dana ke luar negara. Jadi the government has to do something about this. Kan? Okay. Sikit cerita lah. Sebab kita orang finance ni, kita sentiasa bercakap pasal finance lah. Di samping kita juga bercakap pasal perkara lain seperti Gegar Vaganza final hari Ahad ni. Final Gegar Vaganza. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 7 kita dah discuss tentang Delta Theory. Soalan nombor 7 ni sama dengan soalan nombor 3 ke atas. Jadi saya skip that discussion. Discuss any 3 basic tenets. Tenets maksudnya hukum ataupun rukun macam katakanlah rukun Islam, rukun iman kan, ada 5 rukun Islam. So 5 tenets of Islam, rukun iman, 6 tenets of ni. Jadi tenets ni rukun ataupun hukum. Okay, yang tu kita dah discuss soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 8. Soalan nombor 7 dan soalan nombor 3 sama. So saya skip soalan nombor 7 punya discussion. Soalan nombor 8. Mr. David is currently interested to invest in BGG shares. He monitors the movement of BGG shares by using simple moving average. Moving average saya dah terangkan hari itu kan. Moving average ni maknanya purata bergerak. Explain how moving average can give a buy or sell signal to Mr. David. Sama aja, moving average just like macam petunjuk lain juga. Kita tengok carta moving average, and then from the charts we decide lah sama ada signal untuk beli ataupun untuk jual. Cuma macam mencatatkan stock market movement tu, kita pakai bar chart atau point and figure chart ataupun moving average. Tapi moving average yang kita dah calculate, kita lakarkan atas carta, and then kita akan buat analisa on carta tu sendiri. Sama ada tanda untuk beli ataupun tanda untuk jual. Okey. Soalan nombor 9.
discuss the calendar effect and the small firm effect of market anomalies under the efficient market hypothesis. Okey, yang ni saya tak discuss lagi dalam live saya itu, tetapi saya akan discuss sekarang. Jarang ditanya lah, tetapi dah soalan tu ditanya, kita akan cerita jugalah. Satu adalah perkataan anomalies tu. Apa itu anomalies? You boleh Google aja. Zaman sekarang senang kan? Anomalies ni banyaklah anomali. Jadi anomalies kalau satu anomaly lah kan. Zaman sekarang cukup mudah. Saya pun, walaupun saya I read novels ke, I read apa-apalah, once in a while I come across words that I do not understand the meaning. Biasa walaupun saya dah tua, dah berapa puluh tahun bercakap bahasa Inggeris ni. 40 tahun pada umur 7 tahun. Sekarang saya dah 57, maknanya 50 tahun dah bercakap bahasa Inggeris kan. Daripada umur 7 tahun dari satu sampai dah sekarang. Dah 50 tahun dah bercakap bahasa Inggeris. Tapi sometimes I come across words that I do not understand. So saya Google dan bukan setakat Google tu bukan setakat memberi makna kepada perkataan yang kita tak faham tu, dia juga tunjuk macam mana cara nak pronounce the words. So now, if you are doing your presentation dan sebagainya, there is no excuse for you kalau you mispronounce the words dan sebagainya. Cuma macam saya selalu tengok adalah, of course kalau you are naturally very good English speaker, tak perlulah nak refer benda-benda tu semua kan. Tapi orang yang tak berapa bagus penguasaan bahasa Inggeris dia, kena kerja lebih sikit aja lah. Kena Google, kena tengok cara dia bunyi. Dan sebab tu apa-apa pekerja ni, pelajar-pelajar yang put more efforts, biasanya kita nampak hasil dia. Pelajar yang buat kerja cincai, buat kerja last minute, buat kerja yang ambil sekadar melepaskan batuk di tangga orang kata, pun kita nampak. Sekilas ikan di air, dah tahu jantan betina kan. Okay. Kita boleh nampak lah. Walaupun kadang-kadang quite misleading jugalah. Kadang-kadang performance student ni, you ask someone else to do the assignment for you, how can I know? Ya kan? You ambil test, you buat group discussion, saya tak tahu. Sebab tu kita akan datang, kita akan buat Zoom, so tengok berapa orang duduk kat situ. Macam menantu saya, menantu saya is a medical officer, doktor, dan dia ambil peksa untuk jadi specialist kan. Peperiksaan yang conducted di London kemananya. London dah. Jadi dia duduk kat sini. Inilah bilik inilah dalam tempat kelas ni sekarang saya buat live ni, meja ni. Dan dia kena onkan kamera dan dia kena move before the test begins. Dia kena movekan kamera itu keliling supaya nak pastikan bahawa tidak ada orang di sekeliling tu. Tak ada orang di sekeliling. Dan kemudian dia ambil peksa, orang tu akan tengok dia. Kan online kan, peksa online. Orang tu duduk kat London tu kan. Jadi kita nak buat macam tu payahlah sikit resources dan sebagainya kan. Nak Zoom ni pun saya tak tahulah, kena buat test dulu sebab kena test berkesan ke tidak, takut hang ke apa sebab 95 pelajar kan. Dekat-dekat 100 orang ni nak buat Zoom ni. Boleh ke tidak Zoom accommodate sampai 100 orang ni kan. Dan then takut jadi satu masalah pula nanti, line tak bergerak dan sebagainya. Okey. Okey, kita tengok pada soalan seterusnya. Kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi lebih kurang. Saya nak cerita anomalies tadi. Anomalies ni maknanya macam ni tau. Anomalies maksudnya kita jangka sesuatu ni macam ni tapi hasilnya terbalik. Hasil terbalik. Itu anomaly tu. Anomaly. Contoh gini. Kita jangka orang yang study kuat, result bagus. Tapi bila kita tengok orang yang tak study, result bagus. Yang study kuat, result tak bagus. Itu anomaly. Luar jangkaan kan? Luar jangka. Kita expect orang yang kuat makan, badan gemuk. Orang yang sikit makan, badan kurus. Tapi bila kita tengok, orang ni makan banyak, badan kurus. Orang makan sikit, badan gemuk. Itu adalah anomalies. That is anomaly. Anomaly maksudnya adalah sesuatu yang luar biasa lah. Yang kepelikan kan. Jadi dalam pasaran saham pun ada juga
perkara yang disifatkan sebagai anomalies. Maksudnya sini kita expect kalau orang lakukan begini, dia patutnya beginilah keadaan dia, tetapi dia terbalik. Yang satu adalah dipanggil, ada dua anomalies yang disebut sini, iaitu yang pertama adalah calendar effect. Yang kedua adalah small firm effect. Okey. Saya nak terangkan sikitlah apa yang dimaksudkan dengan calendar effect, apa yang dimaksudkan dengan small firm effect. Kita pergi pada calendar effect. Calendar. Semua orang tahu what is calendar kan? Ni apa ni? Calendar lah. Ada contoh ni. Ni calendar. Semua orang tahulah ni calendar untuk 2021. Kan? Ini adalah 2021. Okey. Dia macam ni ya. Calendar effect ni dia macam ni. Biasa ni di hujung tahun, ada beberapa perkara yang berlaku lah. Ada beberapa perkara yang berlaku di hujung tahun. Tiap-tiap tahun macam tu. Yang pertama, tahun ini adalah tahun yang exceptional because of COVID-19 ni. Jadi we lost 1 year of productivity dan sebagainya kan. Kalau kita cakap pasal normal years, hujung tahun orang pergi bercuti. Itu semua orang faham lah, hujung tahun kita pun cuti sekolah kan. Hujung tahun orang pergi bercuti. Saya pun bila dah PKP apa ni nak berakhir ni, PKPB berakhir ni, saya ajak my family semua pergi Genting Highlands, Cameron Highlands kan, untuk bercuti. Hari tu pergi dah. Saya suka tempat-tempat yang dingin ni, cuaca dingin, sebabnya rasa macam ala-ala duduk luar negara kan. Kalau nak pergi luar negara tak boleh lagi. Nak pergi London semua tak boleh. Jadi pergi, tapi pendek cerita, orang pergi bercuti. Semua orang pergi bercuti termasuk pengurus dana. Pengurus dana makan gaji juga, fund manager. Jadi bila hujung tahun, pengurus dana akan habiskan cuti tahunan mereka dan mereka tak trade. Bila mereka bercuti, mereka tak lakukan urus niaga lah. Jadi market akan jadi tak ada urus niaga yang aktif. Itu satu. Kan? Fenomena hujung tahun. Itu dipanggil calendar effect Calendar. Yang kedua adalah, ada orang putih pula, satu lagi cuti Christmas dan sebagainya kan. Yang keduanya adalah hujung tahun, syarikat-syarikat banyak buat dipanggil window dressing. Window dressing. Apa itu amalan window dressing? Window dressing ni, kita lakukan sesuatu nak nampak cantik. Ingat kalau macam kita tengok, kita belajar balance sheet, income statement company kan. Balance sheet, balance sheet apa? Balance sheet of ABC company as at 31st December tahun 2020. Maknanya, apa yang kita tengok dalam balance sheet itu adalah nilai harta dan hutang syarikat pada 31 Disember tahun-tahun yang berkenaan kan. Jadi, apa yang berlaku adalah syarikat-syarikat cuba tunjukkan bahawa performance mereka baik, aset mereka tinggi, sebagainya. Kalau mereka melabur dalam pasaran saham pun, dia dicatatkan dalam balance sheet sebagai marketable securities as an asset kan. Jadi, dia akan push up the price of the pegangan saham mereka, kerana nak tunjuk dalam balance sheet dia punya pelaburan nampak cantik, nampak untung. Itu satu lagi calendar effect. Sebab tu dijangka apabila berlakunya di hujung tahun, orang start lakukan window dressing dan harga saham naik. Itu dia panggil end of the year rally, harga saham naik. Itu adalah anomalies. Anomalies sebab apa? Sebab dalam keadaan biasa tak macam tu. Hujung tahun nampak cantik, nampak comel. Sama macam kita lah, nak raya kita bersihkan rumah kan. Setengah orang nak raya, kita pun cuci lah rumah apa-apa semua. Jadi bila tetamu datang masa raya, nampak cantik kan rumah kita. Dalam keadaan hari-hari tak secantik tu. Itu adalah anomaly. Sepatutnya rumah kita mesti kelihatan cantik setiap hari, tak kira raya ke tak raya. Kan? Itu calendar effect. Serupa juga macam dulu, dia panggil Chinese New Year Rally. Chinese New Year Rally ni maknanya orang tak tahu for whatever reason, sebelum tahun baru Cina, harga saham naik dengan banyak. Kan?
Tetapi yang itu tak berapa menjadi sangat sekarang ni. Lately ni dah tak ada dah. Dulu orang bercakap pasal Chinese New Year Rally. Itu adalah anomalies. Satu lagi, okey, habis dah lah lebih kurangnya tentang calendar effect tu. Calendar effect. Calendar effect maknanya yang ditunjukkan tu sebenarnya tak bohong je, tak tipu je. Window dressing kan dan sebagainya. Yang keduanya adalah small firm effect. Small firm effect. Okey. Small firm effect ni, saya ingat lepas daripada ni, kita berhenti setakat ni lah. Sebab ada lagi banyak tu, kita akan sambung di masa akan datang. Tadi pun terganggu because of live kita tu ada kan putus kan. Okey, small firm effect ni macam ni. Kita ada pengurus dana yang besar, pengurus dana yang kecil. Kita ada institutional investors, kita ada retail investor. Pelabur runcit macam orang yang individu yang beli 1, 2, 3 lot ni, saham, mereka adalah retail investors. Pelabur-pelabur institusi, mereka yang besar kan. Macam contohnya KWSP ataupun EPF. KWSP ataupun EPF merupakan salah satu dana persaraan yang terbesar di dunia tu. Salah satu dana persaraan yang terbesar di dunia. Jadi sebab tu apabila bekas Perdana Menteri kita dan ramai pihak lah yang minta supaya siapa yang ada duit dalam akaun satu bawa keluar je lah 10,000 tanpa syarat kan, sebabnya dalam keadaan orang susah kan, COVID sebagainya, tetapi kerajaan quite reluctant untuk buat keputusan macam tu. Dia kata macam-macam lah alasan dia, nanti duit tu orang tu dah tua nanti tak cukup duit lah, apa lagi gitu gini sebagainya kan. Tetapi pihak yang minta supaya pengeluaran daripada akaun 10,000 tanpa syarat itu terus diberi, kata bahawa KWSP mempunyai duit yang banyak, tak habis lah kalau setakat keluar RM10,000 seorang seramai berapa juta rakyat tu kan yang ada duit dalam akaun satu. Jadi banyaklah hujah, tak selesai lagi cerita tu. Okey. Jadi logiknya pelabur-pelabur kecil ataupun pelabur-pelabur individu ataupun pelabur-pelabur yang daripada syarikat-syarikat kecil ni, mereka sepatutnya taklah sehebat pelabur-pelabur institusi yang besar seperti KWSP, PNB dan sebagainya. Kenapa? Kerana PNB, KWSP sebagainya, mereka mempunyai all the expertise. They have all the latest software lah, pakar-pakar yang hebat apa sebagainya kan, duduk di situ. Sepatutnya kan, company-company yang besar inilah performance mereka bagus. Maknanya bila unit KWSP sepatutnya boleh bagi dividen yang tinggi berbanding dengan apa yang kita dapat sebagai pelabur individu, sebab kita tak pandai nak beranalisa pasaran. Patutnya tabung haji memberikan dividen yang tinggi, hibah, dia panggil hibah dividen itu sebenarnya kepada penyimpan-penyimpan tabung haji, kerana mereka ada pakar yang bijak. Tetapi small firm effect ni kata bahawa kadang-kadang apa yang berlaku adalah pelabur-pelabur runcit yang beli 1, 2, 3 lot ni lagi bijak daripada mereka. Yang itu dia panggil small firm effect. Yang kecil lagi bijak daripada yang besar. Kenapa? Ada sebab dia juga. Kerana pelabur-pelabur kecil ni dia macam macam kalau kita kata belayar di tengah lautan, memanglah kita kata kapal besar lagi selamat kerana dia besar. Kapal kecil ni dia tak selamat sebab dia kecil. Logik kata macam tu. Tapi apabila berlaku sesuatu musibah, contohnya macam filem Titanic kan, dia langgar iceberg. Iceberg ni bongkah ais yang sebahagian aja nampak dekat atas, bawa sebahagian lagi bawah dalam air kan. Bila dia nak langgar iceberg, oleh kerana dia terlampau besar, apa yang berlaku adalah dia tak boleh nak turn. Dia tak sempat nak turn. Itu yang dia langgar dan berapa ribu orang mati kan, Titanic cerita zaman dulu 100 tahun lepas kan. Yang kapal kecil dia boleh maneuver dengan mudah, dia boleh tukar direction dengan mudah. Itu kebaikan kapal kecil. Sama je institusi universiti, UiTM ada 100,000 student, nak buat apa-apa polisi, dia kapal besar, so proses nak turn around tu lambat. Kapal kecil, syarikat-syarikat kolej swasta dan sebagainya, mereka kecil, jadi mereka boleh adapt perubahan silibus dan sebagainya untuk memenuhi kehendak pasaran. Walaupun kita kata yang besar ni lah patutnya hebat, tapi kadang-kadang yang kecil tu jadi lebih hebat daripada yang besar. Yang tu dipanggil small firm effect. Okay, I think we stop here today. Dan tak habis lagi soalan ni, mungkin next
kelas on Sunday saya akan ambilkan lah. Saya akan ambilkan sampai nombor 15 ni. Okay, I think I stop here. Thank you very much for your attention. Maksudnya diorang reka je ke akhir tahun punya rekod? Bukanlah reka. Ni jawab soalan awak ni. Dia tak boleh reka-reka. Tapi mereka bermain dengan angka. Mereka bermain dengan angka. Maknanya atas kertas. Sebab kan kita tengok pada 31 Disember. 1 Januari tahun berikutnya, does not matter dah. Kan? Sebab dia macam snapshot. Kita pada masa tu. Kan? Lepas daripada tu, dia tak boleh reka-reka. Benda tu kena ada. Tetapi nak naikkan saham tu, dia kena beli lah. Push up the price lah. Whatever reserve dia ada apa semua, mereka akan beli supaya pegangan saham mereka akan naik. Bila pegangan saham mereka akan naik, aset mereka nampak banyak. Itu dia punya cerita. Ya. Jadi I think we stop here dan jumpa lagi insya-Allah on Sunday ya. Assalamualaikum.